Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini di Johor, Najib buktikan dirinya pakar kencing rakyat walaupun sudah dihukum. Berita sepenuhnya. Walaupun sudah dihukum, dijatuhi hukuman dan sedang berdepan puluhan pertuduhan jenayah di mahkamah, Datuk Seri Najib Razak bijak memanipulasi dan menipu rakyat dengan cerita kencing yang sering terang-terangan secara terang-terangan cuba membodohkan rakyat. Bekas Perdana Menteri itu ke hulu ke hilir berkempen di Johor dengan naratif barunya kononnya hutang 1MDB tidak dibayar rakyat, seolah-olah semua jenayah dan salah guna rasuah dilakukannya itu tidak bersalah dan lebih malang lagi berbangga dengan rasuah dilakukannya. Najib secara terang menipu dengan mengalihkan isu kononnya wang 1MDB tersebut bukan duit rakyat tetapi sebaliknya adalah Goldman Sachs, walhal faktanya duit rakyat digunakan untuk membayar hutang yang dicipta oleh Najib bersama-sama rakannya Jolo. Itu bukan duit rakyat, duit Goldman Sachs, duit rakyat ke? Di mana yang boleh dikatakan duit rakyat? Goldman Sachs, duit Goldman Sachs lah. Mana pula duit rakyat? Mengarutlah, kata Najib dipetik semasa berkempen di Pagoh baru-baru ini. Selain berkempen untuk memenangkan Barisan Nasional, Najib nampaknya cuba menyucikan dirinya yang sudah didapati bersalah dalam kes dana SRC Internasional Senin Berhad di dua peringkat mahkamah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Hujah Najib untuk mengelirukan pengundi Johor adalah dengan mengatakan prinsipal hutang itu dibuat menggunakan dana Goldman Sachs, tetapi faktanya hutang tersebut adalah dijamin oleh kerajaan Malaysia yang sehingga hari ini terpaksa membayarnya. Semasa di Dewan Rakyat baru-baru ini, Najib cuba kencing ahli parlimen, tetapi sebaliknya menerima tentangan dan kritikan yang kuat sehingga tidak memberi laluan kepada ahli-ahli parlimen lain untuk menyoalnya semasa sesi perbahasan. Najib nampaknya cuba menggunakan taktik kencing di Johor kerana beranggapan pengundi sudah ditipu dengan cerita dongengnya yang penuh, mudah ditipu dengan cerita dongengnya yang penuh penipuan dan manipulasi. Membalas hujah Najib, pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin membidasnya sebagai seorang penipu dan bakal diambil tindakan di Dewan Rakyat. Ekoran kenyataannya yang mengelirukan Dewan. Najib mengatakan bahawa walaupun ada isu 1MDB tapi rakyat tak bayar hutang yang ditanggung oleh 1MDB itu. Ia satu pembohongan. Speaker Dewan Rakyat telah pun meminta Najib memberi penjelasan dalam sehari dua. Kalau dia tak beri penjelasan yang betul, maka Parlimen akan mengambil tindakan dari sudut peraturan-peraturan yang ada di Parlimen, katanya semasa ceramah pentas anak muda di Pagoh malam tadi. Untuk rekod, Najib kini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya ketika itu untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Najib juga sedang dibicarakan bersama-sama bekas CEO 1MDB Arul Kandasamy atas dakwaan menggunakan kedudukannya ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadap beliau. Ulasan tentang insiden paling menakutkan dalam kempen pilihan raya ini. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ulasan tanpa batasan. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai tolong deh. Hari ini saya dapat satu video daripada seorang rakan daripada Johor. Beliau meminta untuk diulas tentang video ini dan juga gambar-gambar yang beliau kirimkan kepada saya. Untuk makluman semua, saya bukan penyokong kepada mana-mana parti politik, tetapi kita lihat dulu dan nilai bersama gambar ini. Oke, hot the difference. Apa benda spot the difference antara gambar-gambar ini?
Dalam paparan gambar ini dipaparkan perbezaan-perbezaan antara kampanye pilihan raya parti-parti tertentu. Anda nilai sendiri mana paling bagus, mana paling tidak bagus, mana paling ramai penyokong, dan mana paling sedikit penyokong, dan paling penting, mana satu yang melanggar SOP. Nah, Anda tunggu yang pertama. Kalau kamu nampak yang ini PKR begitu tersusun, sedikit orang, tapi tidak langgar SOP. Yang seterusnya pula Parti Amanah pun sama, sedikit orang tetapi tidak langgar SOP. Keberangkalian untuk menyebarkan COVID-19 lebih rendah berbanding dengan yang satu ini, Barisan Nasional Bosku, di mana orangnya dalam gambar ini sangat begitu ramai sehingga bersesak-sesak. Jadi mungkin ramai orang positifnya, tetapi yang negatifnya di mana SOP? Diletak kak mana sudah SOP-nya? Kata tak boleh ramai-ramai, tapi yang gambar nih, ini cerita apa? Baik, habis tentang gambar ini, Anda boleh juga lihat dalam campaign DAP pun begitu juga. Hanya beberapa orang berjalan berkampanye karena mungkin mematuhi SOP dan takut kena compound. Dan kita dengar dalam berita terkini, anugerah juara lagu pun ada beberapa orang yang di compound, termasuk penganjur dalam berita yang saya baca sebentar tadi. Kalau EJL yang ramai orang tengok tu pun boleh kena compound. Bila lagi lah campaign ni kena compound kan. Kalau kamu dapat spot the difference, bolehlah. Sekarang kita lihat gambar yang kedua, video yang kedua ini lebih hangat, lebih seru, lebih ngeri. Baik, kita tengok sama-sama. Ini video dia. Sambil kamu lihat, kita perhatikan dalam video ini ada begitu banyak motor yang prang-prengnya. Aku pun tak tahu di mana kampanyenya dengan moto bising-bising ini. Aku pun tak tahu apa yang mereka coba sampaikan. Dalam video ini kita lihat sekumpulan anak-anak muda, anak-anak tua, tak separuh tua, tak tahulah. Lelaki perempuan ada naik moto, bonceng-membonceng, ada yang pakai helmet, ada yang tak pakai helmet, pergi berjalan, dan rupa-rupanya mereka pergi ke kubu Perikatan Nasional. Saya lihat di sini ada unsur provokasi, yang mana geng-geng UMNO Barisan Nasional ini dengan naiki moto membuat bising, dan kita selalu katakan provokasi di kubu Perikatan Nasional. Saya nak ulas sedikit tentang perbuatan ini. Saya tak menyokong mana-mana parti untuk kali ini setakat ini, sebab saya bukan mengundi di Johor. Tetapi perbuatan seperti ini sebenarnya menunjukkan kualiti penyokong-penyokong dan juga parti itu sendiri. Mana kan tidak? Perbuatan provokasi ini sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Kamu provok-provok pun pengundi bukan bertambah suka, tapi bertambah mungkin muak, bertambah takut, bertambah ngeri, ngilu, takut, dan sebagainya. Manakan tidak? Ini perbuatan seperti sekumpulan samsing menyerang kubu orang. Cukup-cukuplah berkampanye menggunakan lisan, perkataan, tak perlulah buat serangan provokasi seperti ini. Kita harus mengamalkan jalan damai. Kan lebih baik begitu. Tidak perlu prem-prem moto di sana untuk memprovokasi. Yang kita takuti kalau ada berlaku apa-apa kejadian yang tidak disukai, yang kita tidak ingini, seperti mungkin pergaduhan, ada yang bertumbuk, ada yang dikejar, nanti balas membalas, dendam mendendam. Ini akan menyebabkan perkara berlarutan yang kita tidak ingini. Selain daripada itu, kamu harus ingat, dalam kampanye pilihan raya ini hanya mengambil masa paling lama pun 20 hari. Paling lama 21 hari, paling lama 24 hari, 25 hari, cakap macam itulah. Atau dalam 2 minggu. Selepas pilihan raya, selepas kampanye, siap, habis kampanye, nak buat apa? Jumpa lagi balik kawan-kawan tuh, kadang-kadang sekeluarga lagi tuh. Jadi nak buat apa? Nasa PRN Anda sibuk gaduh sini, provokasi sini sana, nanti habis PRN atau nanti habis kampanye, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, sebab biasanya kampanye yang macam ini berdekat dan berkenal. Cuma waktu kampanye saja mungkin
tak sebulu, mungkin karena perbezaan partai politik, fahaman ideologi, keinginan partai politik, tapi akhirnya nanti kembali semula kepada keluarga. Yang tidak akan terlibat sama di sana adalah calon yang Anda sedang sokong ataupun Anda sedang promosikan itu. Kenapa harus bergaduh? Kenapa penyokong-penyokong ini pula yang bergaduh? Sebab walhal nanti kamulah juga yang akan pulang ke kampung, kamulah juga yang akan bersahabat, kamulah juga yang akan bersaudara semula. Tidak sepatutnya perkara seperti ini berlaku. Saya sangat tidak setuju perbuatan provokasi seperti ini, terutamanya apabila ini melibatkan satu kampung, satu mukim, satu wilayah, dan biasanya saling berkenalan. Nanti sudah habis PRN, sudah habis pilihan raya, sudah habis campaign, malu lagi nanti sebab kedapatan memprovokasi sesama sendiri, hubungan kekeluargaan jadi retak gara-gara PRN, gara-gara campaign. Ini pernah berlaku, menantu mentua begaduh. Ada juga kadang-kadang suami istri yang tidak satu sebulu, satu sokong nih. Harap-harap nanti janganlah ada pula bercerai ya. Nah, jadi kita harap perbuatan memprovokasi seperti ini janganlah diteruskan. Kalau ia pun nak berkempenlah dengan cara yang sehat. Berkempenlah dengan cara yang betul. Tak payah nak memperkecil-kecilkan orang, nak menyerang-nyerang orang, nak memprovokasi, nak menggertak orang, karena ini akan menyebabkan perkara yang lebih tidak kita ingini. Cukuplah Anda mempromosikan apa yang Anda boleh lakukan untuk negeri daerah tersebut atau kerusi tersebut, Dewan Undangan Negeri tersebut. Promosikan saja apa yang kamu mampu lakukan, apa yang kamu tawarkan, pembaharuan atau apa-apa perkara yang mungkin membawa faedah kepada rakyat setempat tersebut. Yang kita buat prem-prem tuh tak ada maknanya, itu hanya menakutkan orang. Harap-harap nanti semua partai politik yang lain janganlah berbuat perkara yang tidak senonoh seperti ini, ya. Ini hanya menimbulkan kekecohan dan provokasi, dan hanya menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini. Tidak pedulilah mana-mana partai politik, harus lebih saling toleransi, saling memahami, dan saling menjaga keamanan negara kita. Sekian dulu ulasan pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde.